Pertama, pembetulan fahaman yang sekian lama salah oleh sebahagian masyarakat. Apa dia? Bila orang kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bila ada kematian saja, salah. Salah. Saya ulang sekali lagi, salah. Bila kita hanya sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bila dengar berita kematian, salah dan bercanggah dengan Quran. Habis nak sebut bila ni? Faham ayat ni. Bila mereka ditimpa musibah. Musibah apa? Yang 5 tadi. Itu 5 tu sebagai contoh. Kalau dia lapar, boleh tak sebut inna lillah? Boleh. Kalau dia kekurangan harta, tak cukup lah duit bulan ni. Boleh tak sebut inna lillah? Boleh. Kalau dia dalam ketakutan kan, ada polis kat depan kan, dia pun tak ada surat polis. Boleh sebut? Sebut kuat-kuat bagi polis dengar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Boleh pun tanya, ada siapa-siapa mati? Boleh faham? Kalau dia ada kebun tapi tak berbuah tahun ni, boleh tak dia sebut inna lillah? Boleh. Okey, betul kan? Jadi kita yang ditimpa musibah, betulkan. Dan orang yang mendengar pun betulkan juga. Bila kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau kita kata siapa yang meninggal? Betulkan fahaman dia. Okey, satu. Yang kedua, salah faham ialah biasanya siapa yang sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Biasanya siapa yang sebut? Orang yang mendengar berita. Okey? Salah. Sebab Allah kata, apabila mereka ditimpa musibah, mereka sebut. Jadi kalau ikut ayat ni, siapa yang sepatutnya sebut inna lillah? Orang yang ditimpa musibah. Yang tak ditimpa musibah, tak perlu cakap. Kalau nak cakap, itu isu lain. Tapi tak perlu. Sebab Allah kata, orang yang sabar, yang dapat berita gembira ialah bila mereka ditimpa musibah. Bukan dengar berita. Mereka ditimpa musibah, mereka sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Okey, contohlah kalau Usamah ditimpa musibah. Dia kata inna lillah. Saya mendengar Usamah ditimpa musibah. Apa sepatutnya saya cakap? Tak perlu sebut inna lillah. Apa dia? Dia dalam musibah sekarang. Apa yang dia perlukan? Yang kita boleh bantu? Doa. Doa. Kita bila kawan kita ditimpa musibah, kita nak musibah tu hilang. Ya Allah, hilanglah musibah daripada kawanku. Bantulah kawanku. Kuatkan keazaman dan kesabarannya. Cukup. Kalau kita juga yang dengar berita orang ditimpa musibah, kita baca ni, tak ada doa untuk dia. Betul tak? Rugi tak? Rugi. Jadi sebab kita buat mengikut apa yang orang dulu buat, kita buat je. Kan? Kadang-kadang jadi terbalik pula. Yang ditimpa musibah tak sebut. Yang dengar berita pula. Beratur-ratur, berjela-jela. Innalillah. Kan? Jadi sekarang, Allah nak beritahu apa ni? Siapa yang sabar ni? Siapa yang sabar? Yang Allah kata, bagi berita gembira kepadanya. Siapa ni? Orang yang ucap ni. Kalau dia tak ucap, dia bukan orang yang sabar. Boleh faham? Sebab Allah sebut jelas ni. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa? Yang bila ditimpa musibah, dia sebut. Kalau dia tak sebut, dia tak sabar. Macam mana dia termasuk orang yang sabar dengan hanya sebut inna lillah? Macam mana tu? Ramai orang sebut inna lillah tapi tak sabar pun. Macam mana dengan ucapan ini Allah kata dia adalah orang yang sabar? Sebab itulah setiap ayat, setiap perkataan kena hayati maksud dia. Barulah kita faham. Oh, rupa-rupa macam ni. Sebab itulah selama ni aku sebut tapi tak sabar pun. Okey, dia ada dua bahagian. Satu, inna lillah. Yang kedua, wa inna ilaihi. Tengok ni. Dengan kita hayati dua bahagian ni, memang kita akan redha. Bahkan kita akan menjadi yang terbaik. Kita belajar semalam kan, jenis darjah orang yang sabar. Yang paling tinggi apa dia? Syukur. Kalau dia faham ni, dia akan dapat darjah sabar yang paling tinggi. Okey. Bahagian pertama, inna sesungguhnya kami milik Allah. Apa maksud dia? Katalah suami dia meninggal. Suami adalah milik Allah. Aku pun milik Allah. Apa maksud? Allah ambil milik dia. Kita ada hak tak nak sedih sebab Allah ambil hak dia? Saya bagi pinjam kereta pada Usamah setahun. Kan?
Usama pun seronok kata. Tiba-tiba saya ambil. Usama tak nak bagi. Mana boleh? Patut tak Usama cakap macam tu? Tak. Bahkan kadang-kadang saya suruh Usama jaga kereta saya kan. Dia letih nak jaga kan. Kena start enjin, kena basuhkan. Tiba-tiba saya kata, okey Usama, lepas 4 bulan ni saya ambil. Bila saya nak ambil, masa tu Usama suka ke marah? Suka sebab apa? Satu, tak ada bebanan. Yang kedua, tak ada lepas amanah. Betul tak? Jadi bila Allah ambil anak kita, satu Allah ambil hak dia. Bukan hak kita pun. Allah bagi pinjam sekejap, dia ambil hak dia. Apa sebab kita nak sedih? Apa sebab kita nak mengamuk? Yang kedua, bila dia ambil anak kita, lepas tu ada lagi tak tanggungjawab yang Allah akan soal pada kita tentang anak? Sepatut kita apa? Redha tak? Ni berita gembira ni. Walaupun nampak 2 patah aja, tapi kenapa kau nak sedih sangat ni? Memang dia hak Tuhan, bukan hak aku. Macam kita hantar anak kita bukan terdekar. Ramai orang hantar anak dia kat situ kan. Datang pagi kan. Kemudian petang dia datang ambil. Mak bapak dia datang ambil. Kita serah dengan seronok ke dengan marah? Seronok sebab apa? Oh, lega kan? Lega. Sebab apa? Dia ambil hak dia. Kemudian kita pun habis dia tanggungjawab. Kalau tak, penat tak kita nak jaga daripada pagi sampai petang kan? Dia terjatuh ke, tercekik ke apa ke, ada 20 orang ni. Oh, beratnya pening kepala. Tiba-tiba tengok mak apa? Oh, lega sikit. Kenapa? Mereka nak ambil hak mereka. Betul? Cara berfikir menjadikan kita orang yang sabar dan redha. Okey, bahagian kedua, wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami hanya kepada dia saja kembali. Apa maksud dia? Aku sekarang sedih suami mati kan? Aku. Suami aku mati, Allah ambil hak dia kan? Makna yang kedua dia kembali kepada Allah. Aku pun hak Tuhan dan aku pula akan kembali. Jadi apa masalahnya? Kenapa kau nak meraung? Kenapa kau nak sedih? Aku pun kembali kepada Allah. Yang patut aku buat apa dia? Buat persiapan untuk menghadap Allah. Ya Allah, besar tak? Sebab tu Allah kata wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Bila kamu sabar, kamu redha, besar tak ganjaran pahala? Itu persiapan untuk kamu kembali kepada Allah. Saya nak tunjuk satu hadis sahih. Hadis hasan riwayat Tirmizi. Dengan baik-baik ibu, bapa. Satu masa Allah bertanya kepada malaikat. Qabattum abdi, kamu telah mencabut nyawa hambaku? Malaikat kata, ya, na'am. Kemudian Allah ulang lagi. Qabattum samarata fuadihi, kamu cabut nyawa buah jantung dia. Mana anak tu macam buah jantung kan? Malaikat kata, ya. Okey. Kemudian Allah tanya yang ketiga malaikat, setelah kamu cabut nyawa buah jantungnya ataupun anak kesayangan hambaku ni, apa hambaku ucap? Dengar dia kata apa? Malaikat bagi tahu Allah Maha mengetahui. Hamidaka wastarja'a. Hamba engkau berkata apa? Lepas nyawa anaknya dicabut. Hamba engkau berkata, hamidaka. Dia puji engkau. Puji setelah apa ni? Musibah. Dan wastarja'a. Dia kata apa? Istarja'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sabar tak? Apa bukti dia sabar? Kan Allah kata orang yang sabar bila tiba musibah dia sebut innalillah. Dia sebut tak? Tapi sebelum sebut innalillah dia sebut apa? Makna darjah sabar dia tahap apa ni? Tahap apa? Kan semalam ada 4 tahap kan? Syukur. Darjah paling dia bukan setakat sabar, bukan setakat redha, tapi syukur. Apa bukti? Hamidaka, dia puji engkau. Anak mati, dia puji Allah. Alhamdulillah. Dengar Allah kata apa pada malaikat? Ubnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Allah arahkan pada malaikat, binalah untuk hamba-Ku ni yang sabar dan puji aku satu rumah di syurga dan namakan rumahnya Baitul Hamdi. Hadis hasan riwayat Tirmizi. Makna apa ni? Dia dapat apa ni? Dengan sabar, dengan puji Allah, dengan sebut innalillah, dia dapat apa?
Saya nak tanya, senang ke nak masuk syurga? Bukan susah. Bukan senang kan? Bukan senang. Tiba-tiba dengan dia sabar, dengan dia puji Allah, terus terbina sebuah istana di syurga. Ya Allah. Rugi tak orang yang bila ditimpa musibah tak sabar? Ada 100 kerugian. Pertama, anak dia tak akan kembali dah. Dia menjeritlah macam mana pun. Mengamuklah macam mana. Anak dia tak akan kembali. Yang kedua, dia bukan setakat tak dapat masuk syurga, tak dapat istana, tapi dia akan dapat dosa. Dosa besar apa dia? Marah dengan takdir Allah. Dosa besar. Rugi tak? Okey. Ni susah ni. Tengok Quran merawat hati ni. Berapa ramai yang solat malam, solat duha kan? Tapi bila suami meninggal ke, anak meninggal ke, mak bapak meninggal ke, aksiden ke, tak keluar alhamdulillah. Innalillah pun orang lain sebut, dia tak sebut. Betul tak? Sebab apa? Walaupun solat malam sampai hitam lagi, sebab dia tak ada buat Al-Quran. Yang boleh merawat hati manusia yang berpenyakit hanya Quran. Berapa ramai yang solat tapi tak sabar. Berapa ramai yang solat Allah kata fawailun lil musalli.